Okey, Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Cik sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Sebelum datang sini dah makan dah? Dah. Dah, Alhamdulillah. Okey, jadi okey, menurut rekod saya, nama Cik ialah Nur Syazwana, betul ke? Okey, jadi boleh saya tahu nama panggilan yang lebih mudah ataupun yang lebih selesa untuk saya panggil Cik? Cik lah. Panggil Nurin je. Panggil Nurin. Okey. Okey, jadi terima kasih Nurin kerana sudah hadir pada sesi kita pada hari ini. Okey, jadi sebelum saya pergi dengan lebih lanjut lagi lah tentang sesi kita pada hari ini, suka untuk saya ingatkan ataupun saya jelaskan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kaunseling. Okey, jadi kaunseling ini merupakan sesi bersemuka antara klien dan juga kaunselor. Saya sebagai kaunselor dan Nurin sebagai klien saya, yang mana Nurin boleh menceritakan apa-apa sahaja yang Nurin ingin kongsikan. Dan apa yang Nurin ceritakan kepada saya adalah tertakluk kepada etika, yang mana antara etika tersebut adalah etika kerahsiaan, yang mana saya tak boleh menceritakan kepada orang lain tentang apa yang Nurin ceritakan kepada saya. Tetapi jika perkara yang Nurin ceritakan kepada saya tu adalah perkara yang akan memudaratkan diri Nurin dan juga diri orang lain, jadi saya terpaksalah bercerita kepada pihak atasan atas masalah yang Nurin hadapi. Okey, jadi jelas? Okey, jelas. Alhamdulillah. Okey, masa yang kita peruntukkan untuk sesi kita pada hari ini adalah lebih kurang dalam 30 ke 45 minit. Jadi dalam tempoh tersebut, Cik Nurin boleh ceritakan apa-apa sahaja yang Cik Nurin ingin kongsikan kepada saya lah. Okey, jadi sebelum tu, boleh tak Cik Nurin kenalkan diri Cik Nurin dengan lebih lanjut lagi? Okey. Dah nama dah tahu kan? Okay, so berumur 22 tahun, masih belajar dan part time business. Belajar dalam course counselling di Universiti Sains Islam Malaysia. Okay, jadi nama Nurin ialah Nur Syazwana, berumur 22 tahun, masih seorang student di, kalau tak silap saya, Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, mengambil course counselling. Okay, Alhamdulillah, sangat bagus maksudnya ada semangat untuk belajar. Okay, jadi okay, kalau boleh saya tahu tentang adik-beradik Cik Nurin lah, kalau Cik Nurin nak kongsikan kepada saya bilangan adik-beradik. Okay, saya merupakan anak tunggal. Tak apa yang terjadi anak tunggal seorang-seorang. Oh, Cik Nurin anak tunggal. Okey, jadi macam kita tahulah, kalau anak tunggal ni kan biasanya hubungan dia rapat kan dengan mak ayah. Jadi hubungan Cik Nurin dengan mak ayah sendiri, betul tak macam orang kata rapat? Setengah orang akan cakap macam tu. Dan setengah majoriti akan cakap macam tu. Tapi sebenarnya tak. Saya just rapat dengan ibu saya sahaja. Dengan abah kurang. Tapi selalu orang cakap anak tunggal dan anak manja macam tu. Oh, jadi Cik Nurin anak tunggal, tapi hubungan Cik Nurin antara ibu dan ayah, kalau dibandingkan hubungan ibu dengan ayah, lebih rapat kepada ibu lah kan. Okay, jadi ibu dan ayah Cik Nurin bekerja ataupun ada, maksud saya bekerja sendiri ataupun ada kerja yang lain ke? Ayah saya seorang peniaga kecil di Pusat Alam, dan ibu just tolong-tolong macam tu je. Okay, jadi Nurin cakap ibu Nurin, ayah Cik Nurin bekerja sebagai peniaga dan ibu macam pembantu lah untuk ayah kan. Jadi okay, kalau peniaga tu, kalau Cik Nurin lah, kita tahu Cik Nurin anak tunggal kan. Kalau untuk berniaga tu kan, Cik Nurin ada tak pergi membantu ke? Untuk saya wajib membantu tu. Macam setengah orang cakap anak tunggal duduk rumah je lah, mesti tak buat kerja apa kan, macam tu kan. Tapi saya lain, saya dididik untuk buat kerja daripada kecil sampai sekarang. And then semua benda kena berdikari sendiri. Even orang cakap ada anak tunggal ni dapat duit pada mak ayah. Lepas tu macam kerja-kerja rumah pun kurang. Just waktu sekolah rendah je, waktu saya masuk menengah, dah duduk asrama, so boleh buat kerja sendiri. Kebanyakannya daripada sekolah rendah sampai sekarang buat kerja sendiri, wajib tolong macam tu. Okay, jadi menurut apa yang Cik Nurin ceritakan tadi, untuk menolong ibu dan ayah berniaga tu adalah perkara macam dikira sebagai perkara yang wajib lah untuk Nurin membantu di berniaga kan. Okay, macam Cik Nurin sendiri lebih kepada banyak berdikari
Lebih banyak berdikari. Contoh macam Cik Najib tadi duduk asrama, apa semua buat sendiri kan, tidak bergantung kepada ibu bapa sepenuhnya lah. Okey, jadi kalau boleh saya tahu, apa yang menyebabkan Cik Nurin sendiri rasa untuk berdikari tu? First, saya rasa sebab maybe sebab abah yang ajak macam tu. Abah seorang yang tegas, so dia mengajar anak dia untuk buat semua benda kerja sendiri. And then dia fikir aku ada anak tunggal je, anak aku seorang-seorang tu je. So dia macam mana pun besar nanti, kalau dia kalau parents dah tak ada nanti, saya kena duduk seorang-seorang. So semua benda kena buat sendiri. Even daripada dalaman ke luaran ke, semua kena buat sendiri. So maybe lah sebab abang nampak kita anak tunggal, so abang macam nak anak dia tu berdikari. So daripada situ saya berdikari sendirilah. Okay, jadi apa yang Nurin ceritakan tadi, saya lebih bayangkanlah yang sebenarnya ayah Nurin sendiri mahu mendidik Nurin untuk menjadi lebih berdikari disebabkan Nurin anak tunggal. Jadi in case kalau ada apa-apa perkara, bila Nurin dah besar, dah hidup sendiri kan, maksudnya Nurin ada rasa berdikari, mampu untuk berpijak pada kaki sendiri. Okey, maafkan saya kalau saya kalau bahasa yang saya gunakan agak tidak sesuai lah untuk pertanyaan ini. Kalau boleh saya tahu kenapa bukan kenapa, dia lebih kepada apakah perkara yang menyebabkan Cik Nurin kurang hubungan rapat dengan ayah Cik Nurin, seperti yang Cik Nurin cakap tadi lah. First, kita waktu dulu kita tak nampak benda macam ni. Macam kita cakap, kenapa abah aku tak bagi kasih sayang dekat aku, macam tu. Sebab abah ajar cara untuk kita berdikari. So tapi sekarang dah nampak macam, oh maknanya dulu abah aku garang, abah aku tegas sebab dia nak ajar aku macam ni. So macam benda tu bersyukur jugalah. Even rasa macam, kenapa abah aku tak macam orang lain, macam dia seorang yang panas baran, tapi dalam masa yang sama dia nak tegas, cuma salah guna cara tegas tu. Tapi sekarang boleh lah kita nak counter balik kan, sebab kita tahu yang kita dah besar. And then apa yang dia ajar dulu tu kita bawa sampai sekarang. So benda tu nampaklah kebaikan yang daripada panas baran dia tu. Okay, jadi dulu ayah Cik Nurin agak panas baran. Dia lebih kurang macam Cik Nurin tak faham keadaan dulu saat kecil kan. Daripada mungkin cara ayah Cik Nurin untuk mendidik Nurin tu agak kasar, ataupun lebih kepada agak garang, tegas lah kan. Jadi bila Nurin waktu kecil dulu agak sukar untuk faham perasaan itu. Jadi bila dah besar macam ni, dah dapat berfikir dengan waras, jadi Cik Nurin dapat rasakan itu semua adalah satu didikan yang untuk mencorak Cik Nurin menjadi yang lebih baik pada masa kini dan pada masa akan datang. Okey, jadi hubungan sekarang Nurin dengan ayah, adakah kalau dibandingkan dengan dahulu dengan sekarang, adakah menjadi lebih baik? Sekarang lagi better lah. Mungkin lagi satu dia saya duduk lagi jauh. Dulu asrama memanglah kita dah jauh kan, tapi at least kita boleh balik 2 minggu sekali kan. Tapi kalau macam duduk sini, dia lagi macam tak tahulah rindu ke apa kan. Tapi dia macam okay, lagi better. And then mungkin juga waktu selepas saya ambil STAM, so ada masa yang panjang sebelum saya masuk U. So daripada situ pun ada juga kami cuba untuk eratkan macam nak macam ayah orang lain lah. Siapa tak nak kan. Jadi Cik Nurin cakap tadi, dulu hubungan agak renggang. Bukan renggang, dia lebih macam tak rapat sangat lah seperti hubungan dengan ibu. Tapi bila sekarang, bila dah berjauhan, akan terbitlah rasa rindu, akan muncul rasa rindu pada ayah kan. So bila muncul rasa rindu tu, mestilah kita akan call ayah, akan tanya khabar. So itu lebih macam memperbaikilah hubungan antara Nurin dengan ayah sendiri. Okay, kalau saya nak buat skala lah kan, skala antara 1 hingga 10 antara hubungan dengan ibu dan juga dengan ayah. Kalau dengan ibu, saya skala 1 sampai 10. Okey, berapa skala antara hubungan dengan ibu? Kalau dengan ibu tu maybe 9-10. 9-10. Kalau dengan ayah? 8 je. 8/10. Okey. Kalau mengikut skala yang diberikan Nurin sendiri, saya rasa itu adalah skala yang sangat bagus.
sangat bagus, dan kira hubungan Cik Nurin sekarang dengan ayah pun lebih apa orang kata, lebih akrab lah, lebih rapat seperti dahulu kan. Okay, jadi ada apa-apa lagi yang Cik Nurin nak kongsikan kepada saya tentang apa-apa sahaja yang berkaitan dengan keluarga ke? Kalau berkaitan dengan keluarga tu adalah ada kisah tentang maklum. Okay. Ibu saya sakit stroke. So bila dia stroke, dia tak macam wanita yang lain yang boleh bagi segala kemahuan kepada abah. So and then maklum saya ni tak tahulah, dia jenis macam batu api ke apa ke tak tahu, tapi dia macam ni lah. Kadang-kadang dia cakap macam ni dekat abah kan, dia cakap, alah kahwin je lain, nanti lama-lama dia terima juga. Macam tu, macam kau kakak pada ibu aku, tapi kenapa macam tu? Just macam suruhlah abah macam jagalah ibu tu, yang tu bagi nasihat. Tapi ni jadi macam batu api tau. So ini dia tambah-tambah lagi. Dia cakap kicap lorak Kedah kan, bini hang kan boleh buat apa dah, macam tu. Macam tak boleh nak bagi kemahuan kepada abah kan. Tapi benda tu macam even tak bagi kemahuan tu, tapi ibu selalu laksanakan tugas dia seorang isteri. Jadi macam ada dendam lah dekat maklum tu, sebab kita dah tolong anak-anak dia. Dia pun hidup sederhana je. Saya hidup sederhana, cumanya kalau nak dibandingkan dengan dia ada anak 4 orang, 2 orang dah berkahwin, tapi still dalam keadaan yang memerlukan duit. So kita bantu anak dia. Kalau nak anak dia tak ada duit, kita bantu. Kalau anak dia nak minta tolong apa-apa, nak pergi cari kerja ke apa ke, kita buat surat semua tu. Tapi bila kita tahu yang dia tiba-tiba buat macam tu kan, macam ya Allah, kenapa macam tu? Just macam dia macam seolah-olah tak menghargai apa yang orang dah bagi dekat dia. And dia ni seorang yang tak pernah nampak langsung, tak pernah nampak orang punya effort untuk dia. Macam sama-sama bantu sekalipun, dia mesti akan cakap tak ada orang tolong dia semua tu. Tapi ada orang tolong dia, dia tak nampak. Dia mungkinlah dia ada perasaan dengki macam tu. And then saya rasa macam saya ada dendam dengan dia, sebab kita dah tolong dia semua tu. Kalau dia nak jumpa anak dia sekalipun, okay, kita bawa dia semua tu. Tapi dia buat macam tu dekat ibu kita, macam kita lagi terasa macam tu. So macam dia ni tak menghargai kan, macam tu lah. And ada dendam. Okay, jadi saya dapat rasakan apa kata lebih kepada Cik Nurin berasa agak kurang selesa lah dengan sikap makcik yang sebegitu kan, yang umpama mengajak ayah Cik Nurin untuk berkahwin lain kan. Okay, jadi tadi Cik Nurin ceritakan yang ibu Cik Nurin sakit. Okay, kalau boleh saya tahu, ibu Cik Nurin sakit dalam tempoh dah lama ataupun baru lagi? Dah lama, daripada saya form 5. So waktu tu saya nak SPM. And then waktu tu pun ibu dah cakap dekat abah, dia cakap kahwin lain, sebab dia tahu stroke ni jangka masa dia panjang. So ibu cakap dekat abah, kahwin je lah lain, tak apa, terima je macam tu. Tapi abah sanggup jaga dia semua tu, angkat dia semua. And then rasa macam okay, abah aku sayang ibu aku. Tiba-tiba ada pula lah yang jadi batu api orang tengah ni. Dia hasut-hasut macam tu. Rasa macam abah aku dah terima ibu aku daripada mula-mula stroke sampai sekarang, and ni tiba-tiba nak masuk macam tu. Dia geram lah. Tapi dah lama lah ibu sakit. Jadi ibu Cik Nurin sakit dalam Cik Nurin ketika itu 17 tahun, kata 5 kan. So sekarang 22 tahun, lebih kurang dalam 4 ke 5 tahun macam itulah kan. Okay, jadi Cik Nurin ada nyatakan yang ibu Cik Nurin ada je mengatakan ataupun menyuruh ayah Cik Nurin untuk berkahwin lain. Okay, jadi apakah respon ayah Cik Nurin, sama ada dia ada menyatakan hasrat yang sama ataupun macam mana? Lebih kurang kepada tindakan ayah Cik Nurin lah. Dia waktu tu dia jawab tak, sebab dia anggap macam dia tu orang susah,
And then duduk dengan family ibu, boleh hidup senang lenang sikit. Even dia yang bekerja semua tu, dia yang bertungkus semua, berniaga semua tu. Tapi yang skop perniagaan ni daripada family ibu. So dia dapat senang tu daripada family ibu lah. So dia menghargai. And then dia satu lagi, dia ni sekali dah sayang, dia sayang terus. Macam tu. So mungkin lah orang cakap cinta lepas kahwin kan. So dia berputik tu lagi mekal lah kan. So dia macam makin lama makin sayang, makin sayang, makin sayang. And then waktu sakit pun, dia menitiskan air mata untuk ibu. So dia macam sayangnya abah aku dekat ibu aku macam tu. Macam kita tak expect sebab dia garang semua tu kan. So bila dia jatuh kat air mata tu, rasa macam betul dia sayang ibu aku. Tapi dia sebolehnya dia tak nak kahwin. Dia cakap waktu tu seboleh tak nak kahwin, dia nak jaga ibu, dia cakap macam tu. And then disebabkan maklum lah dia jadi macam tu. Tapi dalam masa setahun jugalah ini dia sembunyikan daripada saya and ibu saya. Tapi saya tahu dia still boleh terima ibu saya. Cuma disebabkan maklum, disebabkan maklum dia jadi batu api ni macam tu. Okey, jadi ayah Cik Nurin, tindakan ayah Cik Nurin pun tidak bersetujulah dengan apa yang dicadangkan oleh Ibu Nurin untuk berkahwin lain. Tetapi ayah Cik Nurin lebih memilih untuk setia dengan Cik Nurin, dengan ibu Cik Nurin sendiri. Okey, jadi kalau boleh saya tahulah maklum yang Cik Nurin ceritakan tadi, maklum tu hubungan dia dengan keluarga Cik Nurin sendiri bila terjadinya konflik macam ni kan. Hubungan dia sekarang dengan keluarga Cik Nurin sendiri, adakah agak macam mana? Hubungan dengan family memang okey, depan okey. Tapi macam dalam hati kita macam adalah sebenarnya tak elok tu. Tapi tu adik-beradik. So macam mana sekalipun tak kata putus, dekat situ juga, pertalian darah kita dekat situ juga. So kena buat baik juga. Even kita rasa sakit, dendam ke semua tu kan, tapi kita fikir tu adik-beradik aku. Even dia dengan family yang adik-beradik dia lain lah kan, macam tak okey juga macam kami, dia still kami terima je dia. Terima je even panggil dia macam tu. Geram. Okay, jadi hubungan antara Cik Nurin dengan maklum tu sendiri macam tidaklah dikatakan rapat, tetapi lebih kepada orang kata buat biasa je, buat macam umpama tiada apa-apa yang berlaku. Tapi di dalam hati kita tak tahu kan. Okey, jadi bila ibu dapat tahu tentang apa yang maklum nyatakan ataupun apa yang maklum bagi tahu ayah tentang untuk hasrat untuk berkahwin lain tu kan, apa tindakan ibu? Adakah ibu merasa lebih marah ke daripada pandangan Cik Nurin lah, sebab Cik Nurin berada di situasi tersebut kan? Waktu tu ibu sangat kecewa lah dengan abah yang tiba-tiba terhasut dengan benda macam tu. And then dia pun sangat-sangat kecewa dengan kakak dia sendiri, sebabkan dia rapat dengan kakak dia, segala cerita masalah semua cerita dekat kakak dia. And dia tiba-tiba jadi macam ni. So dia jadi macam dah 100% macam dah tak percaya kakak dia macam tu. Sebab kakak dia ni pun bini nombor 2. Okey, jadi saya faham keadaan yang mana bila ada orang cuba menghasut keluarga kita sendiri untuk membuat sesuatu perkara yang kita tak nak apa, kita tak ingin ni kan. Okay, jadi apa yang Cik Nurin ceritakan tadi, maklum Cik Nurin sendiri adalah bini nombor 2. Jadi baru saya faham yang kenapa maklum Cik Nurin sendiri cakap macam tu, sebab dia berada di situasi bini nombor 2. Jadi sebab itu dia menggalakkan ayah Cik Nurin untuk berkahwin lain. Okay, jadi apa perasaan Cik Nurin lah, kalau boleh saya tahu, apa perasaan Cik Nurin bila Cik Nurin dapat makcik yang sebegitu, ataupun yelah, kita perasaan dendam kan, bila kita berjumpa pun kita terpaksa menyimpan perasaan kita untuk tak nak, untuk mengeruhkan keadaan lah orang kata kan. Perasaan Cik Nurin bila bila berhadapan dengan dia tu macam mana? Saya ni jenis macam lantak kau macam tu. So kalau dia macam nak buat hal pun
suka hati dia lah. So kalau kita jumpa dia pun macam dia selalu buat makan. So kita pergi je lah rumah dia kan. Sebab dia pun dia yang call kita pergi kan. So macam dah lah aku buat salah. Lepas tu macam tak buat salah. Macam tu. Tapi kita macam trauma aku. Takkan aku nak pergi rumah dia. Ada dendam tu. And then rasa macam kenapa aku dapat mak saudara macam ni kan. Macam orang lain macam okey je. Memanglah ada setengah yang cakap belah ibu okey, belah abah tak okey kan. Tapi macam kalau belah ibu okey sekalipun semua akan okey. Tapi ni belah ibu okey, tapi dia macam dia macam tiba-tiba macam tu. And then fikir balik lagi dua mak saudara saya okey. So mungkin lah dekat situ takkan sentiasa nak okey je. Mesti Allah nak tunjuk sesuatu. Kenapa Allah hadirkan maklum dekat saya, perangai dia macam mana semua tu. So macam mana saya nak adapt kalau dengan orang luar kan. So mungkin lah ada hikmah dekat situ. Ibu rasa geram, tapi still rasa syukur sebab ada lagi dua mak saudara yang okey, yang sangat-sangat okey lah, sangat-sangat okey. Okay, jadi daripada apa yang Cik Nurin ceritakan, Cik Nurin berasa geram, berasa marah, berasa berasa agak berdendam jugalah dengan makcik tu kan, dengan maklum Cik Nurin. Tetapi Nurin positifkan balik dengan berfikir bahawa apa yang terjadi pada Cik Nurin sekarang, keluarga Cik Nurin sekarang, Allah datangkan maklum yang sebegitu rupa, lebih membuatkan Nurin berfikir secara positif lah. Mungkin ini ada kebaikannya yang kita tak tahu, suatu hari nanti akan berlaku kepada Cik Nurin kan. Okey, jadi hubungan dengan makcik-makcik lain semua okey ke macam ni? Yang lain okey, sangat-sangat okey. Dia tak ada masalah. Even macam ada salah faham sikit pun, tapi kita boleh counter balik. Sebab semua anak-anak rapat macam mak saudara saya tu rapat dengan mak dia orang lah, mak nenek saya lah kan. So kalau rapat dengan nenek saya ni dia macam kenapa buat macam tu dekat ni, tak elok lah, kenapa buat macam tu ni kan. So boleh counter balik. Tapi dengan Mak Long ni, dia, dengan nenek saya pun dia tak boleh nak fikir macam mana lah nak selesaikan masalah anak dia ni. Macam tu. Dia macam terlalu berat. Sebab dia terlalu nampak dia tu kadang-kadang nampak dia tu betul sangat. Dia macam tu. So yang tu lah yang paling degil lah macam tu. So nenek pun macam tak apalah, terima je lah dia tu. Yang lain okey. Kalau macam cerita sekalipun, kalau kita ada salah faham pun nenek lah yang counter balik. Macam tu. Jadi hubungan Cik Nurin dengan makcik-makcik lain semua okey. Dengan makcik yang seorang ini saja yang macam agak kurang okey sikit kan. Jadi macam Nurin cerita tadi, dengan nenek pun, nenek agak sukar untuk menasihati dia, untuk menegur apa yang dia lakukan, perkara itu betul ataupun tidak betul. Sebab dia sentiasa merasakan diri dia sentiasa betul. Jadi Nurin lah sebagai anak saudara dia kan, Nurin pernah tak terdetik ataupun pernah tak menasihati dia, untuk menasihati dia tentang tingkah laku dia lah? Pernah sekali. Disebabkan waktu tu dia duduk dalam bilik saya. So waktu tu saya nak bersiap untuk keluar. So waktu tu dia cerita masalah dia. Dia cakap anak dia macam ni. So waktu tu saya ada, kita rasa waktu tu kita dendam, tapi dalam masa yang sama kita nak nasihat. And then waktu tu saya terpaksa keluarkan. Okay, saya cakap cuba tengok balik diri maklum macam mana. Sebab tu lah, jangan 100% salahkan anak. Tengok dekat diri sendiri, macam mana didik anak sendiri. So dia macam kita kata kain putih kan. So mak yang corakkan, sebab dia pun bercerai. So bila bercerai ni dia faham lah anak dia tu ada masalah apa semua tu. Masalah yang anak dia buat tu dia tak nampak dia yang buat benda tu. And then anak-anak yang ikut benda tu, keluar malam, keluar dengan lelaki semua tu. Dia macam terlalu bebas disebabkan dia yang mengajar, dia yang buat benda tu. So anak-anak macam, oh mak aku buat, so aku boleh buat lah. So macam tu. And then bila dia petikaikan tentang anak dia, kadang-kadang anak dia cakap anak dia degil, tak nak dengar cakap dia semua tu. Anak dia kadang-kadang suka melenting. Okay, saya cakap lah, cuba reflect balik apa yang dia buat. Sebab orang cakap macam kalau kita cakap dekat seseorang kan, and dia akan patah balik kat kita kan, dia macam karma is real macam tu. So waktu tu
saya cuba beranikan diri untuk nasihatkan dia. And then dia waktu tu dia terdiam. Tapi dia hanya insaf seketika. Macam tu. Okey, jadi pernah satu ketika berlaku situasi antara kira macam masalah keluarga dia sendirilah. Kemudian Cik Nurin menasihati dia dengan untuk dia refleks diri dia, apa yang dia buat, lebih kepada muhasabah diri sendirilah tentang apa yang dilakukan kepada orang lain terjadi kepada diri dia sendiri. Okay, dan tindakan dia ataupun respon dia selepas apa yang Nurin katakan kepada dia adalah dia terdiam dan dia berasa insaf untuk seketika. Jadi kalau untuk waktu sekarang ni dia kelakuan dia masih sama ataupun dah berubah sikit ke disebabkan oleh masalah anak-anak dia? Still lah ada yang sama tu. Tapi start PKP so dia pun dah kekurangan duit. So PKP lagi lah kurang duit kan. And then dia terpaksa minta tolong pada anak dia. And tahu anak dia tu pun study, masih belajar. So anak dia nak kena buat homework, anak dia nak kena buat assignment lah semua tu kan. Tapi waktu tu dia macam pasrah je lah dapat anak macam ni. Sebab dia nampak macam dia sedar sendiri yang aku pun dulu aku buat macam ni kat mak aku. So mungkin aku kena terima je lah benda ni. Kadang-kadang dia ada mengeluh. Tapi kalau mengeluh depan saya tu saya dah berani untuk tegur. So dia macam kalau dia tengok saya tu dia macam okay, biarlah dia macam tu, biarlah anak macam tu. Mungkin dia nampak yang dia pun ada salah, and then anak dia yang ikut cara dia. So adalah perangai dia tu kurang sikit. Okay, jadi tindakan yang Cik Nurin lakukan, saya boleh pujilah sebab Cik Nurin ada keberanian untuk menegur dia, untuk memberi nasihat kepada dia, sehingga dia berlakunya perubahan, sedikit perubahan lah kepada diri makcik Nurin tu sendiri kan. Okey, jadi kita pun dah di penghujung untuk sesi kita kali ni. Jadi ada apa-apa lagi yang Cik Nurin ingin kongsikan kepada saya, ataupun kita akan arrange lah untuk sesi akan datang jika Cik Nurin setuju? Untuk hari ni dah tak ada apa-apa. Okey. Mungkin boleh arrange lagi kot. Okey, nanti saya akan setkanlah masa untuk kita buat sesi ya pada masa akan datang lah. Okey, nanti apa-apa saya akan hubungi Cik Nurin untuk masa dan hari untuk kita buat sesi yang lain. Okey, jadi saya nak buat kesimpulan lah secara besar tentang apa yang Cik Nurin ceritakan kepada saya tadi. Okey, pada mulanya Cik Nurin tidak mempunyai hubungan yang terlalu rapat dengan ayah seperti Cik Nurin dengan ibu, yang hubungan Cik Nurin lebih rapat dengan ibu berbanding dengan ayah. Dan itu berlaku ketika waktu kecil, yang mana Cik Nurin merasakan diri Cik Nurin ni tak seperti orang lain. Orang lain mempunyai ayah yang mampu untuk memberi, untuk membelai, untuk apa orang kata lebih kepada untuk memberi kasih sayang sepenuhnya kepada anak dia. Tetapi Cik Nurin berbeza tentang situasi tu, yang mana Cik Nurin lebih tegas, lebih mempunyai sikap panas baran, yang dahulunya Cik Nurin tak faham pun tentang perasaan tu macam mana kan. Tetapi sekarang Cik Nurin dah besar, dah faham tentang perasaan tu, dan faham tentang kebaikan yang ayah Cik Nurin berikan kepada Nurin sejak kecil dulu, yang mana itu semua adalah untuk memberi didikan kepada Cik Nurin untuk lebih berdikari. Sebab Cik Nurin adalah anak tunggal. Kemudian Cik Nurin ceritakan kepada saya tentang masalah makcik. Itulah maklum Cik Nurin yang lebih orang kata kepada sikap suka menghasut orang lain untuk melakukan perkara yang keluarga dia sendiri tak ingini. Dan tindakan Cik Nurin adalah dengan menasihati dan menyuruh makcik Cik Nurin untuk bermuhasabah diri kan, dalam untuk dia berubah tingkah laku dia adalah sangat positif sekarang, yang mana dia dah bertukarlah tingkah laku dia kepada yang negatif dahulu kepada yang positif, agak positif jugalah sekarang kan. Okey, jadi jelas seperti kita ketahui, keluarga ni terlalu besar. Keluarga kita sendiri pun kita tak mampu nak jaga. Ini kan pula kita nak menjaga keluarga orang lain kan. Okay, jadi hubungan Cik Nurin dengan keluarga Cik Nurin sendiri agak baguslah untuk saya puji. Hubungan Cik Nurin memang
memang Cik Nur berani untuk apa orang kata, untuk positifkan ahli keluarga lain supaya tidak bertingkah laku seperti itu. Okey, jadi yelah, kita sendiri kena bersyukur dengan keadaannya sekarang, yang mana tak semua orang ada keluarga yang seperti itu, tak semua orang ada keluarga yang lengkap seperti itu. Jadi kita kena saya sendiri dan Cik Nurin lah kena sentiasa apa orang kata, lebih positif tentang masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga. Okey, jadi terima kasih kerana sudi datang pada sesi kita pada hari ini. Okey, itu sahaja untuk sesi kita kali ini. Terima kasih.